Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan tajuk jumlah kedatangan penyelidik Arkib Negara Malaysia dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Lisa Milia, Lucy binti Abdul Rajid, Elizabeth Dibar, Muhammad Azim dan Muhammad Al-Zubair bin Abdullah. Slide ini menunjukkan metodologi analisis data. Metodologi ini merupakan aspek yang penting ketika melakukan kajian. Hal ini kerana metodologi membolehkan pengkaji untuk menilai setiap data mentah dengan lebih baik. Metodologi ini terbahagi kepada deskriptif berangka dan juga deskriptif bergraf. Deskriptif berangka merupakan fokus kepada satu nilai dan juga melihat data secara keseluruhan, manakala deskriptif bergraf pula merupakan data digambarkan secara visual dan juga mudah untuk diterangkan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya, Elizabeth Dibar, akan membentangkan bahagian sumber data. Berikut adalah merupakan link kepada sumber data yang telah kami perolehi dan jadual yang telah disediakan adalah merupakan salinan data sekunder bagi kumpulan kami. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian objektif 1. Objektif pertama bagi kumpulan kami ialah mengenal pasti jumlah penyelidik Arkib Negara Malaysia mengikut tahun 2020 sehingga 2022. Bagi slide ini, saya telah melampirkan jadual bagi statistik penyelidik Arkib Negara Malaysia mengikut tahun 2020 sehingga tahun 2022. Dan juga graf bar bagi min statistik penyelidik Arkib Negara Malaysia mengikut tahun 2020 sehingga tahun 2022. Slide ini menunjukkan huraian bagi graf bar yang telah dinyatakan oleh pengkaji. Huraiannya adalah graf bar yang ditunjukkan adalah tidak stabil. Min paling tertinggi adalah pada tahun 2022 iaitu dengan catatan 260.7. Manakala min paling rendah dicatatkan pada tahun 2021 iaitu dengan catatan 134.7. Pada tahun 2020 pula mencatatkan nilai sebanyak 190.2 iaitu dengan catatan kedua tertinggi. Seterusnya, objektif yang kedua, membandingkan jumlah kedatangan penyelidik ke Arkib Negara Malaysia bagi kawasan Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak dari tahun 2020 sehingga 2022. Seterusnya, dalam perbandingan ini, kami telah menggunakan graf garis untuk menganalisis data. Jika kita lihat, jumlah penyelidik di Semenanjung Malaysia mengalami penurunan dari tahun 2020 menuju ke tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah kedatangan penyelidik mengalami peningkatan yang drastik. Bagi Sabah dan Sarawak pula, pada tahun 2020 sehingga 2021, kedatangan penyelidik statik sahaja dan mengalami penurunan sedikit pada tahun 2022. Objektif yang ketiga, menganalisis negeri yang mempunyai jumlah kedatangan penyelidik Arkib Negara Malaysia yang tertinggi dan terendah mengikut tahun 2020 sehingga tahun 2022. Pada tahun 2020, negeri yang mencatat kedatangan penyelidik Arkib Negara Malaysia yang tertinggi ialah negeri Kedah dan Perlis iaitu sebanyak 413 berbanding dengan Sarawak iaitu negeri yang paling terendah kedatangan penyelidik Arkib Negara Malaysia iaitu sebanyak 87 sahaja. Pada tahun 2021, negeri Kedah dan Perlis masih mencatat negeri yang tertinggi dengan kedatangan penyelidik Arkib Negara Malaysia iaitu sebanyak 455 berbanding dengan negeri Pahang iaitu negeri yang terendah kedatangan penyelidik Arkib Negara Malaysia iaitu sebanyak 41. Negeri Kedah dan Perlis mencatat peningkatan penyelidik Arkib Negara Malaysia pada ketiga-tiga tahun tersebut, di mana pada tahun 2022, kedatangan penyelidik Arkib Negara Malaysia ke negeri Kedah dan Perlis ialah sebanyak 755 berbanding dengan negeri Sarawak, di mana berikut ialah negeri terendah yang mencatat kedatangan penyelidik Arkib Negara Malaysia sebanyak 12 sahaja. Antara rumusan yang diperolehi ialah
Pengurusan dan analitik data ini merupakan aspek yang penting untuk diketahui dan dipelajari untuk memahami, mentafsirkan dan mengeluarkan data dalam sesuatu organisasi dan sebagainya. Malah, kami dapat pelajari elemen-elemen penting dalam pengurusan ini, antaranya ialah perbezaan jenis data seperti data deskriptif bergraf dan deskriptif berangka. Malah kami juga memfokuskan kepada sumber data sekunder yang merupakan data yang telah tersedia dalam bentuk jadual. Malah bukan itu sahaja, dalam mempelajari ilmu pengurusan ini, kami turut juga mengaplikasikannya dalam penghasilan laporan akhir ini. Maka secara tidak langsung ianya dapat meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menguruskan data di dalam sesuatu kajian.